Materialisme bermaksud sejenis fahaman falsafah yang mendakwa satu-satunya perkara yang benar adalah bahaya berjirim, yakni segala fenomena yang berlaku adalah bersifat jirim atau kesal daripada perkara berjirim dan rata. Sebagai contoh, kesedaran dan pemikiran manusia hanya berpunca daripada proses biokimia dan sistem saraf manusia. Dalam fahaman ini dan ketiadaan ini memustahilkan kemahiran berfikir. Selain itu, materialisme dari sudut kamu bahasa berkaitan dengan kebendaan, bersifat kebendaan dan mengutamakan kebendaan. Materialisme mengutamakan semua yang dapat disentuh oleh akal dan fenomena yang dapat ditafsirkan oleh sains. Tokoh-tokoh yang memperkenalkan materialisme. Yang pertama ialah Democritus. Beliau antara pemikir pertama yang mencetuskan konsep atom sebagai asas kewujudan. Atom tunggal ini mempunyai tabiat automatik untuk memperkembangkan bentuknya sehingga mewujudkan alam semesta. Atom ini mempunyai kuasa sendiri yang mempunyai unsur penarikan dan penolakan. Tokoh kedua yang memperkenalkan materialisme ialah Epicurus. Falsafah ini diteruskan pada kurun ketiga sebelum Masihi melalui konsep kewujudan hanyalah melalui alam realiti dan bukannya alam gaib ataupun alam metafizik. Selain itu, beliau juga dianggap bapa materialisme kerana menolak kewujudan spiritual dan fahaman idealisme Plato serta Neoplatonisme. Falsafah materialisme kemudiannya dicetuskan pada kurun ke-16 Masihi oleh Thomas Hobbes. Beliau berbahas tentang fenomena fizik dan menolak metafizik. Seterusnya, fahaman ini dikembangkan pada kurun ke-17 Masihi oleh David Hume. Beliau menolak konsep penciptaan alam. Alam ini berkembang melalui konsep sebab dan akibat secara tersendiri dan tidak terkawal. Ciri-ciri materialisme. Antara ciri-ciri materialisme adalah: yang pertama, tidak meyakini adanya alam gaib. Yang kedua, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Yang ketiga, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Yang keempat, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Yang kelima, sebuah faham garis pemikiran di mana manusia sebagai narasumber dan juga sebagai resolusi dari tindakan yang sudah ada dengan jalan dialektis. Dan yang keenam adalah segala yang ada atau wujud berasal dari satu sumber iaitu materi. Pengaruh materialisme. Pertama, terhadap gaya hidup. Masyarakat kini menjadi semakin materialistik. Seseorang itu biasanya akan dinilai melalui kereta apa yang digunakan, bagaimana rumah yang didiami serta jenama pakaian yang dipakai. Budaya bermewah-mewah amat digemari seperti berbelanja di tempat-tempat eksklusif. Seterusnya ialah terhadap rohani. Materialisme mempengaruhi kerohanian masyarakat kerana ia mengutamakan barang-barang material daripada nilai-nilai asas. Materialisme adalah bentuk pencuci otak dan ia menghapuskan tanggungjawab pribadi kerana ia memihak pemikiran itu ditentukan secara biologi dan alam sekitar yang akan menghapuskan apa-apa arahan rohani untuk mengambil keputusan. Pengaruh materialisme terhadap remaja. Remaja dipengaruhi oleh materialisme yang sering mempunyai kesan psikologi kerana mereka ditekan untuk berfashion dan membeli barangan mahal. Tambahan lagi, mereka percaya bahawa materialisme berkait dengan masalah harga diri dan materialisme dalam kalangan remaja berlaku dengan lebih drastik dan cepat dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Ciri yang disokong oleh kumpulan penyokong materialism. Yang pertama, tidak mempercayai perkara gaib seperti roh, Tuhan, malaikat, jin dan syaitan. Yang kedua, akal dan minda serta panca indera adalah sumber pengetahuan utama manusia. Yang ketiga, asal-usul kejadian alam dan manusia adalah secara kebetulan, automatik dan secara tidak sengaja. Yang keempat, hidup hanyalah untuk memuaskan keperluan makanan, tempat tinggal dan seks. Ciri-ciri materialisme yang ditolak oleh kumpulan penentang dan aliran pemikiran falsafah. Yang pertama ialah asal-usul kejadian alam dan manusia adalah secara kebetulan, automatik dan secara tidak sengaja. Yang kedua, keperluan asasi manusia adalah makanan, perlindungan dan seks. Yang ketiga ialah manusia perlu memaksimalkan kenikmatan dan mengurangkan kesengsaraan.
Seterusnya, pengaruh materialisme dalam aspek sosial, iaitu Sugarbook runtuh moral mahasiswa. Sugarbook merupakan sebuah aplikasi tidak bermoral yang menyediakan platform bagi mencari wanita-wanita untuk dijadikan perempuan simpanan atau lebih dikenali sebagai sugar baby. Tujuan utama mahasiswa yang menggunakan aplikasi Sugarbook ini hanyalah untuk mencari sugar daddy yang mampu memberikan apa sahaja yang diingini mengikut kehendak dan keinginannya. Mahasiswa dilihat hanya mencari jalan singkat untuk mendapatkan apa yang diingini tanpa memikirkan halal haram perbuatan mereka. Kebanyakan mahasiswa yang menggunakan aplikasi ini terdiri daripada institusi pelajaran tinggi swasta. Penglibatan mereka dalam aktiviti ini mungkin bukan disebabkan masalah kewangan, tetapi lebih kepada ingin menjalani gaya hidup yang lebih mewah. Kaitan isu semasa dengan ciri-ciri aliran pemikiran falsafah. Yang pertama, kehidupan mahasiswa yang dikelilingi oleh gaya hidup mewah menyebabkan mereka mencari jalan pintas dengan menggunakan sugar daddy sebagai alat untuk mendapatkan kemewahan. Yang kedua, kehidupan mahasiswa yang tersepit ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah merancangkan lagi penggunaan aplikasi Sugarbook ini dalam kalangan mahasiswa. Yang ketiga, arus pemodenan diikuti dengan tren-tren yang terkini menyebabkan mahasiswa dan generasi muda lebih terjerumus untuk mempamerkan kemewahan, harta benda dan jenama mewah yang dimiliki. Yang keempat, generasi ini sanggup menggadaikan nyawa dan maruah mereka demi kemewahan yang diingin tanpa memikir solusi yang lebih baik untuk mendapatkan apa-apa yang dimiliki. Cadangan dan cara pelaksanaan untuk menambah baik isu. Yang pertama, pihak berwajib perlu membeku atau menyekat akses laman sesawang dan aplikasi yang menjerumus individu kepada kegiatan tersebut. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengharamkan kewujudan laman sesawang tersebut dengan menyekat mana-mana aplikasi yang turut mengundang ke arah aktiviti tersebut. Yang kedua, mengenakan denda dan hukuman kepada individu yang terlibat. Sekiranya didapati bersalah, pihak berkuasa haruslah mengenakan denda seperti RM100,000 dan hukuman penjara. Hal ini dikatakan demikian kerana isu ini amatlah serius kerana dapat meruntuhkan nilai moral dan boleh memecah belahkan keharmonian rumah tangga. Dan yang terakhir, mewujudkan sistem sokongan psikologi dan nasihat keagamaan kepada golongan pelajar yang terlibat. Pihak universiti juga harus terlibat dalam menjaga psikologi para pelajar dengan mengadakan sesi kaunseling. Sesi ini perlu dilaksanakan secara privasi bagi menjaga privasi pelajar dan pada masa yang sama dapat membantu pelajar menyelesaikan masalahnya.